الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Assalamualaikum sahabat-sahabat, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, kita sambung dekat mana ni? Muka surat 26. Berarti Ram. Ya, muka surat 26 disyaratkan membaca. Okey. Habis dah tengok. Okey. Tengok tu. Disyaratkan membaca. Disyaratkan baca ke? Kau tak baca tak sah. Kau dia kata dia baca. Baca macam mana? Baca telinga tu dengar. Disyaratkan membaca takbiratul ihram. Baca takbir. Dan takbir tu nama dia takbiratul ihram. Takbir tu nama dia ihram. Jenis dia ihram. Dan benda yang nak dibaca takbir. Kita dah cakap semalam takbir ni kalimah Allahu Akbar. Kalau tahlil tu la ilaha illallah. Kalau tahmid ni apa? Alhamdulillah. Kalau takbir ni subhanallah. Jadi yang dikatakan yang jadi rukun dalam solat ini adalah membaca akan takbir. Membaca takbir. Jadi kalau tak baca takbir tak sah lah. Kenapa tak sah? Dia jadi rukun. Jadi rukun. Dan segala bacaan yang lain. Okey. Jadi dua benda dia cakap ni. Saya tunjuklah slide. Nampak slide? Ada Ustaz. Okey. Mana rukun lah? Sekejap. Malah di situ ni kan? Betul. Betul Ustaz. Okey. Sekarang ni saya nak cerita lagi benda lain. Tengok. Apa kitab dia kata? Disyaratkan. Kita tulis dulu. Membaca takbiratul ihram dan apa? Bacaan yang lain. Dalam sembahyang. Hendaklah didengar oleh telinga sendiri dalam suasana yang tidak bising. Okey. Ini perkataan dalam kitab lah. Dia kata gini. Disyaratkan. Suasana dia tidak bising, mesti dia boleh baca.
Satu tadi dia kata takbiratul ihram. Satu lagi dia kata apa? Bacaan yang lain. Dalam solat, dalam sembahyang. Bacaan yang lain dalam sembahyang. Okey. Bila rukun tu takbiratul ihram, jadi dia cakap takbiratul ihram lah. Dan juga bacaan yang lain. Bacaan lain ni apa? Mesti dah bacaan ni. Ada yang rukun. Ni nama dia qauli. Rukun. Dia nama dia apa? Dia nama dia qauli. Dan ada juga bacaan yang lain yang nama sunat. Betul? Betul. Ikut sunat. Ikut tak ikut ni? Oh, dah InsyaAllah ikut. Ikut. ikut Ustaz. Anu ni apa? Ikut. Itulah orang tak boleh kacau. Sunat bagi berapa buat? Bacaan sunat. Boleh Ustaz? Bacaan sunat bagi berapa? Lupa lah Ustaz. Dua, Ustaz. Dua je. Oh tak dengar. Saya slow sikit anak tidur. Oh, ya ke? Okey. Ada sunat abad. Oh sunat bagi pada apa? Abad dengan hayat A. Ayat. Kena kuat sikit lah. Tak apalah. Okey. Jadi dia kata bacaan yang lain ni ada yang rukun. Jadi yang rukun ni termasuklah takbiratul ihram. Jadi dua ni dia kata syarat dia dua ni hendaklah didengar oleh telinga sendiri. Ni dua ni. Ni dua ni. Apa dia letak syarat ni? Okey. Kita buat satu nota. Syarat telinga dengar. Jika keadaan tidak Tidak bising. bising. Tidak bising. Ini kalau bising tak dengar tak apa lah. Tak dengar tak sah. Kalau bising, baca-baca tak dengar. Tak apalah, sah lah. Sebab dia syarat ni kalau tak bising. Okey. Maknanya yang ni penting ni kena ambil perhatian ni. Kita buat gini je. Ni. Dengar. Tak dengar. Tak sah. Tak sah. Dengar apa ni? Telinga. Dengan telinga sendiri. Telinga orang. Tak dengar. Telinga sendiri. Sah. Kak Farah Hasila tutup video. Kak, tutup video kak. Nampak aurat. Kita nampak aurat. Nampak aurat.
Video. Haji dia, tutup video Haji. Dia Said. Itu video bang. Nanti dia ganggu siaran. Okey. Dengar telinga sendiri. Sah. Tak dengar telinga sendiri. Tak sah. Kenapa? Kenapa tak sah? Sah ni kenapa? Kenapa ada sah tak sah ni? Syarat sah. Rukun kauli. Ikut Dia syarat. rukun. Syarat terukun. Dia atau nak buat rukun ni. Empat syarat tu. Ni syarat dia. Tak dengar tak sah. Okey. Sekarang ni kita buat nota kat sini pula. Ni. Betul. Apa ya? Apa? Ni pula. Apa ni? Apa ni? Apa yang kita tahu ni? Sunat ni buat pahala. Pahala. Dengar telinga sendiri. Dapat pahala Sah. bacaan sunat. Terhasil pahala. Terhasil pahala. Tak dengar sendiri. Tak dapat Sah. pahala. Cuma Sah. dapat Berarti pahala pahala. sunat. Pahala apa? Pahala sunat. Terhasil pahala sunat. Tak nak tanya kalau macam dia memang apa kena kuat sikit sebab dia tak dengar tu macam mana? Kena kuat Apa? ke? Kuat sikit. Kuat sikit lah. Tapi kalau kuat sangat ganggu orang, tak payahlah. Bacalah yang dulu sihat, dia tahu kalau baca sendiri dia dengar. Sekarang ni mungkin dah tua, telinga dah tak berapa kuat. Kak, apa khabar kak? Nak kapak? Lebih kurang itulah. Kak badak. Kesian badaknya kena. Yang pekat dia. Badak sebenarnya telinga sensitif tak? Saya pun tak faham. Kenapa orang kata pekat badak? Kesian badak. Tak tahulah dia lah nama saya Ibat. Haji tu. Haji Tambah AK depan ni. Itulah tu. Itu gelaran masa kecil dulu saya kena impul sikit. Nak kena tanya badak lah. Badak. Aku bat. Dia saya belajar dari National Geographic Ustaz. Sensitif tu. Tak tanya badak. Badak. Aku bat. Engkau dak. Takut Macam mana badak? Tapi badan aku tak ada macam badak kau. Kenapa orang kata kau pekak? Tak apa bang, janji handsome. Itu tak boleh nafikan bang. Itu tak boleh nafikan. Lepas tu saya cakap dengan dia banyak kali. Saya pesan dengan dia, Bat, jangan buka video, Bat. Jangan buka video, Bat. nak tersedak ni Dulu dia pernah buka video, ada orang WhatsApp saya. Ustaz, Bat ni masih bujang ke? Cik. Mengajau. Jujur cakap dah banyak tanya tadi Ustaz. Ada orang WhatsApp saya. Ustaz ni bujang kan? 23. Aku mungkin nak WhatsApp je kat dia, anak-anak dia berapa orang. Ustaz, ada mana tanya tu Ustaz, Bat ni dah kahwin belum? Sudah. Oh, belum kahwin. Okey. Kak tutup mic kak. Okey. Ni kat sini. Kalau baca tak dengar ni tak sah. Kalau baca Subhan Rabbil Azim baca dalam hati kan. Kalau Ambil pilih baca dalam hati. Tak dapat pahala tau. okey. Okey. Saya nak tanya Ustaz, Bila? kalau saya macam sakit kan, nak mengeluarkan suara tu macam susah sangat. Yang mana tu Ustaz kalau nak masya-Allah? Buatlah mampu mana. Ya Ustaz, Kadang yang mampu lah buat. kadang mampu, masih boleh dibolehkan lah ya. Dibolehkan. Okey. Itu nama dia kita macam orang bisu lah. Orang bisu nak buat suara. Dia itu kan. Ada suara tapi tak boleh bercakap. Baik Ustaz. Okey. Siapa tanya lagi ni? Zaitun Kasim. Tanya apa kak? Okey. Ini kita kena faham keadaan ni. Jadi apa je bacaan dalam solat ni, kalau dia rukun, telinga tak dengar, tak sah sembahyang. Kalau dia sunat, telinga tak dengar,
Tak dikatakan baca. Baca ni kena ada suara. Kuat mana? Telinga dengar. Dia baca. Rabbi pilih, wahamni, wajbuni. Gitulah. Saya baca dengan hati. Tak dapatlah pahala. Dia kata tidak memada. Kecuali suasana tu bising. Surau buat renovation. Kita datang pukul 2.30. Orang dah habis semayang. Surau buat renovation. Lepas tu jadi bising. Kita baca biasa baca Rabbi pilih warhamni wajbuni. Dengar suara kita. Tapi bila baca Rabbi pilih tak dengar lah. Dia tengah potong tile. Bising. Maka tu dapat pahala. Sebab apa? Suasana bising. Jangan baca kuat sangat. Nanti ganggu orang sebelah. Sebenarnya tak terganggu pun. Tapi orang ni dia kata terganggu. Dia sebenarnya seorang boleh lalai juga. Dia tak terganggu. Kalau kita fokus tak terganggu kita. Okey. Tapi tak apalah orang ada terganggu lah. Kita kawal lah sikit. Kita kawal lah kita punya suara ni. Bimbang nanti menyebabkan orang tak khusyuk. Okey. Ni. Okey. Maka jika disebutnya, nya tak apa? Takbir. Ni. Takbir, rukun qauli, apa-apa lain rukun qauli. Rukun qauli ada berapa kalau ingat? Rukun qauli ada berapa? 5. Rukun ada 5. Yang kita mesti boleh sebut satu lah. Takbiratul ihram. Lagi apa? Fatihah. Lagi? Tahiyat akhir. Tahiyat. Awak dan Nabi. Salawat ke Nabi. Lagi ucapan Salam salam. utama. Tu 5 benda ni kena hafal kan? Kena hafal. Malam saya pergi daerah Otik. Saya ingat dulu ada belajar dengan Ustaz Ghazali ni. Dia dah meninggal lah 2010. Saja lah ajak kawan-kawan 3-4 orang dulu guru Popa ni. Adalah pergi semalam 6 orang. 6 orang kot. 6 orang. 3 kereta lah pergi. Masing-masing datang daripada rumah masing-masing. Pergi dengan Ajah Zu, dengan anak dia, Wadud. Pergi dengan Kak Ina. Kak Ina ada ke pagi ni? Pergi Kak Ina. Dengan suami Kak Ina. Kak Ina ada? Saya ada Ustaz. Ajah Zu ada. Kak Ina mana? Kak Ina tak ada? Ada tu Ustaz. Ada. Kak Ina ada. Nampak ada tu. Kak Ina Abu Hashim. Jadi, saya sembang lah. Sementara dah tunggu orang perempuan siap semayang. Saya sembang dengan tu. Dengan dia punya anak murid dia yang sekali menjadi pentadbir lah. Dia kira macam bekerja kat sana lah. Dia kata, Ustaz Ghazali selalu pesan, jangan taruh batu atas kepala. Maksud dia apa? Jangan pening-peningkanlah urusan dunia ni. Usaha dan serah pada Allah. Yang pening urusan dunia. Jangan risau. Anak 2, rezeki Allah bagi anak 2. Anak 4, Allah bagi rezeki anak 4. Diorang ada berniaga sedikit lah untuk tanggung pondok, untuk tanggung diri mereka kan. Dia kata Ustaz ada pesan jangan taruh batu atas kepala. Saya cakap dengan dia, dulu saya belajar dengan Ustaz. Belajar kitab Risalah Tauhid. Saya kata Ustaz ni garang betul. Tapi bila dah belajar, bila dah berbual macam ni kan, nampak dia baik betul. Dia tak garang. Watak dia macam bertukar tau. Tapi masa mengajar dia serius. Dia kata, dia panggil saya abang. Dekat luar dia tak garang sangat. Kami kat sini, dia baling dengan tasbih kalau tidur. Kuliah subuh ni buka kitab. Buka kitab. Nampak terlelap je, tasbih dia pegang, dia ambil, dia baling. Baling dengan tasbih dia kat budak. Sebab-sebab ni dia cakap lah. Betul-betul dia buat. Garang tu Ustaz Bila dia solat subuh, dia semayang dekat surau, dia semayang sunat, hari-hari 60 rakaat waktu malam hari. Menjelang subuh ni, dia semayang sunat 60 rakaat. Ada budak kira, dia semayang berapa kali. Dia bangun 30 kali tu sunat. Okey, bila azannya dia duduk kat pintu surau.
Kalau dia cakap budak-budak, mesti masuk surau sebelum azan. Azannya dia duduk. Okey, siapa lambat, dia suruh budak-budak yang besar-besar ni ambil nama. Siapa lambat ni ambil nama. Lepas tu pergi cek dekat asrama, tak ada orang, tak ada, okey. Orang lelaki tak ada, okey. Ambil nama. Lepas tu duha, kena datang menghadap dia. Kadang-kadang apa? Sekarang juga dia kata denda. Tu datang lambat surau. Sembahyang sunat mutlak 20 rakaat sekarang buat. Kita tengok. Sama dia benda lain lah. Kalau bawa kitab, dia harus balik. Pergi balik asrama sekarang, balik kitab. Oh, memang dia garang. Memang dia serius. Dia kata, aku nak bagi kau jadi baik tau. Kalau kau tak nak, kau balik kampung. Dia cakap budak-budak senang je. Dia bagi kata 2 je. Sama macam saya belajar dengan dia dulu. Tak ada kitab balik. Dia kata, kalau kat bumi ni tak nak belajar kat langit ke dia? Dia kata gitu lah. Kalau kat bumi Allah ni kau tak nak belajar agama, kau nak belajar kat mana? Kau nak pergi naik langit belajar. Kat bumi kau tak nak belajar agama, jadi apa? Dia kata. Dia cakap kat masjid pun dia gitu. Dia kata terang kan, kalau orang masjid nak panggil saya sebagai cakap begini, tak payah panggil. Kau apa kan datang sendiri kata, jauh, rumah aku jauh dia datang. Dia kata terang, kalau dia memang, kalau ngajar dia serius. Saya dulu kalau duduk dia ngajar, saya takut nak pandang luar pun saya takut tau. Pandang luar masjid kan. Saya takut. Kita pernah hadap dia, kita hadap dia. Kita belajar ni macam ketakutan tau. Tapi dalam ketakutan tu rupanya pintu ilmu tu dia masuk. Dan kata-kata dia macam kita tengah rakam. Terus tahu. Dia ada sedar Ustaz. Tapi bila dia habis je, duduk minum, watak dia lain tau. Watak dia, apa khabar? Lama tak nampak. Kerja sibuk ke? Lama tak nampak. Dia cara cakap gitu kan. Anak berapa orang dah? 3 Ustaz. 3. Saya 8. Amal-amal sikit. Dia orang ni, dia ni orang perak lah. Cakap bunyi perak. Amal sikit. Dia anak 11. Bini pertama 11, bini kedua 1. Bini pertama tu meninggal setahun lepas dia meninggal lah. Dia meninggal pun dekat 70 kot umur dia. Tu yang bila saya pergi sana tu saya ingat lah apa-apa dia cakap kan, nasihat-nasihat dia. Saya cakap dengan anak murid dia dulu. Diorang sana panggil Abuya. Dulu Abuya ni dia nasihat saya ni begini-begini lah kan. Dia dah kata gitu. Saya lupa pula nak bawa kitab ni, nak tunjuk dengan anak murid dia. So, saya nak beli kitab ni, nak ajar dengan kawan. Ni kitab dia ni. Ni kitab ni. Ini saya beli sini, masa saya bawa kahwin, dan belajar dengan dia. Tahun 88 saya beli kitab ni. Kita dalam perjalanan sangat jauh. Dalam ni ada virit-virit tau. Tunjuk zikir dah. Baca 100,000 kali sebelum mati, macam-macam lah. Dia ambil virit Imam Ghazali, dia masuk sini, lepas tu dia terangkan. Dekat sini ada satu catatan lah sini. Dia kata, derma ikhlas bagi pemasangan bekalan elektrik untuk pusat tarbiyah Islamiah Darul Atiq RM5. Maknanya, jangan beli buku ni. Bayar RM5, ambil buku ni, bayar RM5 ni, niatkan wakaf untuk pasang elektrik. Dia kata. Buku ni tak jual, dia kata. Dia nak hadiah je. Tapi kalau nak bagi RM5 untuk dia masuk tabung, pasang elektrik. Tu saya ingat dulu lah apa dia cakap dulu. Dia gaya-gaya dia bercakap. Saya cerita dengan anak murid dia lah. Anak murid dia pun nampak teropong juga. Mungkin tak pernah dengar dulu cara belajar kan. Saya kata dengan ustaz tu, nama dia Khairul. Dia pentadbir lah. Kata, Rol, nanti abang datang balik boleh? Bawa mengamai. Kata kalau mengamai PKP ni payah. Takut orang report kata. Diorang tak kisah lah. Nanti lepas PKP abang datang mengamai. Kita setkan lah. Ustaz Nahar ke bagi kuliah sejam. Lepas tu kita melawat dekat asrama ke. Begitu juga lah. Tu ingat saya pun ada rancangan lah nanti datang lagi. Habislah beli macam-macam semalam. Beli madu. Kak tu beli apa? Beli madu kan? Lagi beli apa? Saya beli madu, beli periuk, lepas tu perfume yang apa tu yang spray raudah tu. Ada saya beli ada. Ada. Apa bagi? Yang kasturi tu kan. Dulu siapa bagi orang? Haji ni. Sedap dia benda tu. Apa? Kayaknya beli apa? Tu. Beli apa ni? Inilah apa benda yang Kasturi tu Ustaz. Kasturi. kuih-kuih. Kasturi tu semalam dia ajar saya pakai. Dia ajar Raina tak pakai kasturi? Ustaz?
Tak Dia ada. belum ajar Ustaz. Dia kata nak bagi tapi dia tak bagi tahu lagi. Sini dia ajar saya. Dia ambil tu, ni dua, ni satu, ni lipat ni satu, lipat ni satu, lepas tu lipat paha lutut belakang tu satu. Dua tempat, dua dia kata pakai. Dia akan Pakai masa bila? pakai bila lah. Kata elok pakai lepas semayang. Dia akan keluarkan gangguan. Ya. Dia kata dia dah, Ustaz Ghazali Abdullah tu dah banyak buat kat orang dah. Orang kena gangguan kan. Tapi yang kasturi yang dia buat tu, dia dah baca Al-Quran tu, yang kita beli tu. Yelah. Dia bukan kasturi biasa. Kasturi kijang ke kasturi apa tak? Kijang. Oh. Dia punya minyak wangi tu apa kat Kalina? Raudah. Dia panggil apa tu? Yang spray tu? Yang spray tu Raudah. Raudah. Saya pakai semalam balik saya sembuh kan. Sampai sekarang bau lah. Sembuh dalam kereta Ustaz, dalam handbag. Saya sembuh kat saya punya jubah ni. Saya sembuh. Sampai sekarang bau. Lama kan? Sekarang saya sembuh pukul berapa lah? Balik dalam pukul 3. Pukul 3 apa? Pukul 4. Tanya Ustaz. Lima. Yang arwah Ustaz Ghazali Hasbullah beritahu tu, yang letak batu atas kepala tu, maksudnya kita jangan memikirkan sangat urusan dunia. Pasal dunia ni lah. Jangan benda-benda ingat lah kata. Kalau sakit ke apa tu sekejap Sapu minyak yang tu tau. Yang apa ni? Kasuri tu ya? Kepala. Bukan. Jangan fikir dengan hal dunia. Yang kasuri ni pakai kat sini Kak Ina. Ni sini belakang telinga. Tengok saya tunjuk ni. 1, 2, 3, 4. Ni 5, 6. Lepas tu belakang lutut tu ada pelipat kan. Lipat lutut tu. Belakang tu. 7, 8. Dia kata itulah malam. Dekat tangan tu antara telunjuk dengan ibu jari tu ya? Ni. Lepas tu tunjuk saya pula. Dia kata nanti nak beritahu dengan akak je. Tak tahu dia lupa. Dia pukul kabut-kabut. Masa kita dah balik tu ada orang datang. Dia pukul Ustaz Rizam. Tu yang dengan kabut-kabut tu. Tak apalah. Itu tak apa. Tapi saya sangat syukur lah. Sebenarnya saya tak arrange nak datang tau. Saya call orang lain. Saya call menantu Ustaz. Boleh Nasrul, menantu arwah ni. Menantu ni keluar pula. Dia pas kat budak ni. Dia betul-betulnya dia tak cakap budak ni. Budak ni Ustaz Hairul tak tahu kita datang. Lepas tu dia kata, abang datang menunjuk. Saya tak dapat nak prepare. Tak apalah, prepare. Tapi lah Allah yang menyusun dengan cara yang lebih baik kan. Nampak? Kita boleh lah dengar cerita dia sikit. Tengok budak-budak sekejap. Boleh lah semua tumbang lebih kurang sikit duit kan. Gitulah sebagus untuk pergi pondok. Jadi dia kata sini, dengar telinga sendiri, suasana tidak bising. Dia kata. Okey. Wajib disertakan niat dalam takbiratul ihram. Okey, tengok sini. Kita buat nota sini. Ini bila dikatakan rukun itu adalah takbiratul ihram. Nanti insyaAllah lagi sebulan ni saya nak pergi pondok lain. Nanti siapa nak ikut, calling lah. Ustaz, yang maka jika disebut dengan perlahan pada pakai kumat kamit tu Ustaz tak bercakap lagi rasanya. Kumat kamit bibir macam orang berbisik, nescaya tidak sah. Cuba dia. Tak dengar suara. Orang bisik. Suara tak dengar. Tak sah. Tak sah. Jangan buat begitulah. Kalau pada sunat kita baca gitu. Kejap hilang, kejap timbul. Kejap hilang, kejap timbul. Tak sah. Tak sah kalau sunat, kalau dapat pahala. Tak sah pada rukun, tak sah semayang. Lepas tu nak kena faham semayang ni. Okey. Wajib disertakan. Wajib ni wajib pada apa? Wajib apa ni maksud dia? Syarat. Ni. Untuk kita faham, kita tulis ucap. Kita tak faham. Ada orang faham daripada kerana angkat tangan. Kita wajib angkat tangan. Memang orang tak belajar cakap wajib. Okey. Ni rukun. Ni rukun.
Dan kita kata jenis dia adalah kauli. Kauli ni perkataan. Ya Ustaz, ya Ustaz. Nanti tengok dekat meja tadi, ada pelak macam ni saya tertinggal InsyaAllah boleh Ustaz, boleh Ustaz. Ini 3 pin kan, ada 3 lubang kan? Ya. Ini pergi dekat plug kan, lepas tu bawa pergi sini kan? Yang ni dia tinggal atas meja. InsyaAllah aku cari nanti siap habis. Ini bukan, ini piuk nasi tau. Ini rice cooker tadi. Dia kira bateri dah habis. Sebab tu tadi kuliah subuh dia mati tiba. Dia kata macam mana pula aku nak buat online ni. Saya ambil piuk nasi, dia masuk pula. Piuk nasi ni. Pakai. Saya ini kelang kabut ni. Piuk nasi tu dah tak ada plug tu. Tapi tak apalah kan, Ali balik sana. Buat cara lah pakai api. Ni piuk nasi. Ni piuk nasi ni. Tiba-tiba matching pula. Nanti buat tengok Tadi saya ingat surau punya. Saya tengok sama punya. Rupanya bila saya keluarkan plug ni, dia tercabut kan. Rupanya saya punya. Allah. Tadi diorang tanya, Ustaz ni Ustaz punya? Tak, di surau punya. Pada muka balik-balik tengok tak ada dalam beg. Dah tak minum lagi, menggelabah. Minum pun tak senang hati. Rupanya ambil dekat rice cooker, masuk. Garam masuk. Alhamdulillah. Kau tolong aku Tuhan. Kau tolong aku. Kau pakai kau idea pergi dapur. Kau sumbat ni. Masuk pula. Tu yang seronok ni, buat kerja agama ni. Allah datang dengan pertolongan dia. Tu seronok. Rasa terharu hati kita. Okey. Ni nama dia kauli. Wajib disertai dalam ni, bila ucap ni, kena sertakan niat. Sertakan niat Kita baca, kita buat nota, nanti kita faham. Ni kena sertakan niat. Okey. Nampak tak tulisan dia? Nampak. Memang gitulah. Bagi dia terang sikit mata. Wajib disertakan niat. Tengok. Niat ni juga dah rukun. Tadi diorang cakap saya garang. Ya Ustaz, ya. Orang pergi kedai-kedai tadi kan. Ni siapa Ustaz mana tu? Garang betul ni. Itulah. Banyak je kemarah datang. Aku belum marah orang kedai lagi tu, tak terbilang subuh. Tadi yang kedai tu aku sama dulu. Garang. Bukan garang. Bukan garang, tegas. Betul. Saya dengar sekejap apa bagi tadi takut Ustaz. Itu kan garang, itu cakap je. Garang lain. Bukan garang, suara kuat je, clear. Suara kuat je. Kau cakap apa-apa dengan tidur orang. Saya tolong cakapkan apa yang Mbak nak cakap, Ustaz. Orang ni kalau garang, korang dah tak dengar aku pergi kelas kan, betul tak? Kalau aku garang, kau tak dengar dah. Aku ajak korang pergi tengah congkak pun kau takut. Tak nak aku kena marah dengan Ustaz. Kau datang kan? Mana garang, tak garang. Ustaz garang ayah tu. Kalau betul-betul garang, dia bawa pedang ni kan. Bawa pedang. Ada ajar bawa pedang. Kalau dia dengar pancung kepala kau. Tu bukan kan? Kalau aku garang, buat lama lah. Kalau aku garang, lama dah kurus. Ni Pak makin tak kurus. Slim dah Ustaz. Daripada ni slim. Hilang 10 kilo. Okey. Ni niat ni pula ni. Dikatakan niat ni. Ni niat ni. Ni niat. Okey. Ni niat. Jadi, tadi takbiratul ihram. Ni niat. Jadi, niat ini rukun. Tapi rukun apa? Rukun hati. Jadi, ucap takbiratul ihram, rukun niat. Jadi, ucap takbiratul ihram ni rukun qauli. Niat ni rukun qalbi. Jadi, hukum sertakan niat ni, hukum ni wajib. Ni hukum ni wajib. Wajib sertakan.
Kenapa wajib sertakan niat pada takbiratul ihram? Kita tengok balik Awal perbuatan, Ustaz. awal perbuatan. Kita tengok balik satu benda. Ini apa ni? Takrif. Niat. Solat. Definisi Niat. solat. Ada niat. Definisi. Aslul syai' muqtarinan awalun bifi'lih. Okey, kalau dalam bahasa Melayu dia kata apa? Takrif niat ni. Okey, takrif betul tak? Kasdun syai' menyengajakan sesuatu perkara dengan menyertakan Di awal perbuatan. pada awalun bifi'li. Berbuah. Okay. This is the definition yang kita dah belajar. We have go through before in detail. What is niat all about? Ni definition dia lah. Dahsyat. Faham tak buat cakap Jerman tu, Pak? Itu tiba-tiba keluar orang putih ni. Dia kalau dah keluar putih tu, kau jaga-jaga. Lepas ni dia keluar cakap Cina tak? Aku nak cakap Cina lah dekat tempat Nanding ni. Dia orang kedai tu dengar. Kita Ustaz ni Melayu ke Cina? Mu'alaf dia panggil ni kan Ustaz. Ayah, you panggil mu'alaf lah kita. Ayah, ini macam lah panggil mu'alaf atas surau. Mengerjakan suatu perkara, menyengajakan satu perkara. Perkara ni solat lah. Dengan menyertakan. Okey, tengok perkataan ni. Tengok perkataan ni. Ni. Nampak tak? Jumpa kat sini. Nampak ke tidak? Nampak insyaAllah Ustaz. Jangan buta mata, tak nampak. Dengan disertakan kat sini. Menyertakan. Menyertakan apa? Ni lah, benda ni. Niat. Niat. Yang disuruh sertakan itu adalah niat. Hukum dia wajib. Rasa nak sertakan ni, bila masa nak sertakan rasa ni? Rasa sengaja ni. Awal perbuatan. Itu sebelah tu awal perbuatan. Ni. Ni awal perbuatan. Ni nak sertakan tu pada awal perbuatan. Ni. Apa awal perbuatan dalam solat ni? Takbiratul ihram. Ni. Ni. Nampak tak? Dia pusing, dia jumpa balik kawan dia. Ni, nampak ni? Ni. Menyengajakan suatu perkara. Apa perkara dia? Ya. Rukun ke tak? Apa? Perkara apa dia sengaja ni? Niat. Niat. Niatlah. Perbuatan tu takbir. Takbir. Perkara apa ni? Mengajarkan tu perkara. Perkara tu apa? Takbiratul ihram. Perkara dia apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu lah Ustaz. Solat ke? Solat. Saja aku solat. Bukan saja aku niat. Kalau wuduk, saja aku wuduk. Perkara ni apa? Amal tu lah yang amal yang nak buat ni. Solat, wuduk, mandi wajib. Puasa. Puasa. Nak mandi wajib. Bila nak sertakan menyengaja ni, saja aku mandi wajib. Bila nak sertakan awal perbuatan. Air kena je pada badan. Kena pada anggota badan. Sertakan niat. Niat lah terus.
Tak kira lah kena tangan ke, basuh tangan ke, basuh muka ke, apa benda. Ambil shower ke, ambil baldi ke, apa benda ke. Terjun kolam ke, apa benda ke. Kena je air, mula dengan niat, maka di situlah bermulanya mandi hadas. Tak mesin boleh buat nanti. InsyaAllah. Tapi tu hari tak mandi lah. Aku nak mandi. Dia jongkak je orang tak mandi, aku segan nak mandi. Ustaz bagilah signal sikit, ramai yang malu tu. Oh, malu Ustaz. Kan dia kata. Saya bawa baju tau. Saya tengok tak ada orang masuk pun, aku tak jadi lah masuk. Ingat nak buat 3 samusab daripada pokok tu. Tapi Kalau guru turun air, confirm semua turun tu. tengok dia orang tak turun, dia orang macam warak je kat atas ni. Duduk bertasbih kat atas sungai. Ustaz, dulu saya kalau pergi Sungai Cekak ke apa Mandai Terjun, saya siap bawa sabun mandi Ustaz. Sabun mandi? Wah, lagi best. Wow. Bukan nak mandi kat air terjun, nak mandi dalam bilik tandas tu bila basuh badan. Lawak yang kau tanya ke kau nak mandi kat tu. Mandi kat situ pun tak apa. Pakai kan. Pakai sabun. Ada orang buat ke pakai sabun? Saya tu hari dah bawa sabun hotel ni kecil yang dulu yang ambil kat hotel kan. Ni kan nak mandi tengok. Semua orang warak bertasbih kat atas. Jadi dia nak mandi. Ustaz nanti datang Camang kita pergi mandi Ustaz. Ajak Abang Zahar semua sekali. Tapi Abang Zahar dia tak terjun di pokok. Nanti air kering. Ban nak ajak saya kena agak-agak bat kan tak cukup air orang. Betul, insyaAllah. Azhar datang air satu lah. Air semua lepas air. Awal perbuatan ni. Perbuatan ni ialah ucap takbiratul ihram. Jadi kalau disertakan, maknanya dia melanggar wajib. Tuan tanya Ustaz? Ya. Adakah sebarang kelonggaran bagi orang yang susah untuk melakukan menyebutkan niat tu? Ada kelonggaran tak? Ada. Jadi Allah niat. Saja aku solat. Bukan niat dulu baru Allahu Akbar. Allah Akbar dulu. Allah Akbar dulu Okey. Itu kelonggaran apa tau? Dia tak erti nak sertakan. Padahal senang ni nak sertakan. Katakanlah dia tak erti setelah dia belajar ilmu ni sungguh-sungguh. Cuba tak dapat. Belajar, faham. Cuba tak dapat. Dia kelonggaran lah. Tapi dia belajar dulu. Kalau tak belajar, dulu. Ya. Kalau kadang-kadang tu bila niat tergagap-gagap tu macam mana tu Ustaz? Allahu Akbar, dalam niat tu kan tergagap-gagap apa? Betul. Niat dia tak boleh tergagap. Niat mana ada bunyi. Lintasan. Betul tak? Usalli tu bukan niat. Usalli tu lafaz. Yang tergagap ni bunyi. Betul. Dalam hati dia gagap. Niat ni dalam hati. Dalam hati mana gagap? Perasaan dalam hati tu. Mana gagap? Gagap ni bunyi. Kalau dia dah memang gagap. Tu gagap. Gagap hati Ustaz. Ada orang. Hati tak ada gagap. Was-was kot, was-was. Terbalik cakap. Betul Ustaz. Saya kadang macam tu juga. Kalau cakap tu bukan niat. Nak susun ayat tu Ustaz. Terbalik niat ni. Dalam hati tu bukan baca niat. Dia nak susun ayat Ustaz. Niat dia bukan baca. Dia terlintas kan. Ada orang awam dibenarkan berkata dalam hati dia saja aku solat fardu maghrib. Ustaz kalau tak susun ayat pun boleh kan? Tak susun ayat pun boleh. Dia tak susun ayat pun tak apa. Dia terlintaskan hati. Dalam hati aku ni sembahyang fardu maghrib. Itu je. Ustaz, dia terlintaskan hati. Tapi pada orang awam, bacalah perkataan tu. Sebenarnya bukan baca perkataan. Niat ni, dia bukan baca. Dia bukan ada suara. Dia bukan ada tulisan sebenarnya. Kalau dia bersuara, dia nama dia Qauli. Betul tak? Dia nama dia Qauli. Lintas di hati Ustaz kan? Lintasan di hati. Lintasan tu sebenarnya tak ada suara. Tak ada bacaan pun, tak ada perkataan pun. Itu nama dia niat. Kalau dia ada perkataan yang kita baca, kan? Kalau baca dalam hati, tak dapat sunat. Kalau baca kat luar, usalli, dapat sunat. Sebenarnya niat ni tu. Tapi pada orang awam dibenarkan untuk membaca dia. Saja aku solat pada maghrib. Itu mana baca dalam hati boleh gagap. Dia baca yang gagap ni baca kat luar.
Ustaz nak tanya. Ah, Ada orang masa dia dah baca takbiratul ihram tu, bila dia nak pasang niat tu lama sangat Ustaz. Kita tengok ada imam-imam ataupun orang solat sendiri tu, dia pasang niat tu lama. Jadi tangan dia tu macam silat-silat. Berapa lama sebenarnya yang boleh Ustaz? dia boleh lama bila Allah maksimum dia 14 harakat. Allah lama 14 ni, sempurna apa pun boleh. Kadang-kadang lama kalau sebab tak belajar tu lagi bahaya lah. Lepas tu niat ni kan kita belajar kan, qasad tarik ta'yin kan. Kita belajar tu kan. Masukkan aja, Allah, aku solat pada maghrib. Dah. Kalau jadi makmum, jadi makmum. Tu je. Apa yang lama sangat? Fokus dulu. Aku nak semayang. Allah. Aku solat pada maghrib. Dah. Nanti kita aku semayang pada maghrib ni. Rakaat boleh Ustaz? Rakaat sunat sebut. Oh. Terima kasih Ustaz. Aku dah kena tahu apa yang wajib, apa yang sunat. Betul. Kalau kita payah sangat, kita sebut yang wajib. Lepas tu kalau tak faham, tu jadi macam-macam lah. Jadi gigi macam-macam lah. Ini lama. Suara tak dengar ni. Masalah yang was-was Ustaz. Dia tak masuk Ustaz. Yang was-was tu. Memang tak masuk. Niat ni bukan kena masuk. Niat ni kena keluar. Imam Syafi'i sebut, engkau sunat cakap usalli pada maghribi. Membantu hatimu mengeluarkan niat. Niat ni kena keluar. Dari hati, tempat keluar, dia keluar. Rasa, niat ni rasa tau. Rasa ni, sengaja ni, aku buat dengan sedar ni, aku sama maghrib. Itu je. Bukan masuk. Sebab niat ni kalau dia masuk, dia mesti datang dari tempat lain. Untuk dia masukkan. Bukan daripada akal ni, pergi sini. Tapi daripada sini mengingatkan akal, engkau sembahyang maghrib. Sebab tu niat ni ada 7 wajah yang kita belajar kan. 7 wajah. Niat ada ta'rif, niat ada tempat keluar, niat ada masa niat, niat ada hukum niat, niat ada maksud niat, niat ada kaifiat niat, niat ada syarat niat. Ini kita belajar kan? Dah banyak kali lah, belajar. Itu jangan salah faham pasal niat lagi lah. Dia kata, wajib disertakan dalam takbiratul ihram. Dalam. Okey. Jadi, kalau perkataan yang kita ucap ni, kejap. Alamak, kejap yang kena sengar dah. Masa macam berapa minit ni. Sekejap. Okey. Sebenarnya saya nak ambil Arab ni. Saya ambil perkataan ni untuk terangkan. Sekejap. Di mana? Apa saya nak? Buat takdim ke Ustaz? Tak ada. Takdimnya yang tadi. Ya, dan tadi yang nampak tak? Nampak. Tak ada Ustaz, masih sama. Ucap takbiratul ihram. Yang ni Ustaz senang buat ya. Okey, Betul ada. dah. Okey. Apa tak ada lima Allah Akbar ni? Ada. Nampak. Ada. Nampak Ustaz. Selamat yang ada. Yang dia beli. Tu mic bang. Nak bawa tu mic. Okey ni. Dia katakan wajib disertakan dalam takbiratul ihram. Maknanya mula daripada ni Allah ni kalimah alif ni sampailah sebelum dia habis mengucapkan bar. Ni. Antara ni dengan ni dia kena ada satu perkara, satu benda yang wajib dimasukkan mula daripada sini sampai sini
Inilah yang dikatakan disertakan dalam ni, nama dia niat. Ya. Yang ni lah, antara ni lah. Mula ni, masuk sini, niat. Kalau lepas ni, tak sah. Sebelum ni, tak sah. Bila? Ustaz, mukaranah tu Ustaz. Mukaranah lah, dalam mukaranah. Muktarinannya, mukaranah. Mukaranah ni maknanya menyertakan. Mukaranah. Menyertakan. Dalam takbiratul ihram. Dalam ni maksudnya mula Allah. Ali Hamzah Wasal ni, Allah sama barra ni, dalam ni dia kena masuk satu benda. Niat. Okey. Ini dia lapas. Betul tak? Dia lapas, ni lapas. Lapas, lidah. Ni. Dalam masa yang sama, yang ni. Yang ni perbuatan hati pula. Ini perbuatan hati. Betul. Ini ada berapa syarat yang kita ketahui. Kat sini kita akan belajar nanti. Kelas malam kita dah belajar dah. Ini ada 21. Untuk mengesahkan lapas ni. Okey. Yang ni, yang bawah ni, berapa perkara yang kita belajar ni? Ni. Berapa perkara? Orang yang berniat ni, dia kena mengetahui berapa perkara. Takkan dah lupa, babe. Hilangnya ilmu, bila hilang ilmu sinurian. Berapa perkara ni? 20. 20 perkara. Apa dia? 7 wajah. 7 pada wajah. 6 syarat. 6 pada syarat. 3 rukun. 3 pada rukun. 4 martabat 4 niat. pada martabat. 6 syarat sah. 6 pada syarat. 7 pada wajah, 6 pada syarat, 3 pada rukun, 4 pada martabat. 6 campur 7, 13. 13 campur 3, 16. 16 campur 4, 20. Atau 20. 20. Lapas tadi kena ada 20 syarat. Mesti dengan bahasa Arab, mesti dengan lafaz Allah, mesti dengan lafaz akbar. Mesti tertib antara Allah dengan akbar. Tak boleh dipanjangkan alif atau hamzah pada kalimah Allah. Tak boleh dipajangkan bar pada kalimah bar pada kalimah akbar. Tidak boleh ada diam yang pendek antara dua kalimah. Mestilah dibaca dalam keadaan berturut-turut. Mestilah tertib antara kalimah Allah dan akbar. Tidak boleh dimatikan ada huruf boleh mati. Allahu akbar. Tak boleh. Tidak boleh dipanjangkan kalimah lam lafaz jalalah lebih daripada 14 harakat. Ada kan? Mesti dibaca waktu berdiri. Baca bisa jadikan niat. 21 perkara. Ustaz nak tanya boleh? Yang dia Allahu Akbar kan satu word atau Allah, lepas tu kita masukkan niat, lepas tu Akbar 2 rakaat. Boleh ke? Satu word. Satu word je Allahu Akbar gitu. Oh, okey. Thank you. Mula Allah sampai bar tu niat. Nanti aku boleh maghrib. Apa yang payah? Tak payahlah rasanya. Oh, dia kalau macam Allah, lepas tu masuk niat, lepas tu bar tu kira batal tak boleh Boleh juga. Oh, okey. Terima kasih. Pada alif. Pada lam boleh masuk niat terus. Janji dalam takbir. Ini takbir. Betul kan? Dalam tempoh melafazkan takbir Ustaz ya? Dalam tempoh takbir lah. Lepas tu ada syarat dia kan? Allah, ini tak lebih dari 14 harakat. 14 harakat batal. Ni yang kita sebut. Ini kita sebut tadi ni. Ni kauli. Kan? Ni yang kita sebut tadi ni. Ini apa?
Qalbi. Ni qalbi. Kan itu kan, itu kan. Qalbi. Ini cuma jenis rukun. Ini yang mengerjakan di lidah, ini yang mengerjakan di hati. Jadi dua-dua ni lah yang kita cerita tadi. Dua-dua ni lah tadi. Jadi gabungan ni yang kita ceritakan, benda ni dikatakan wajib diselesaikan. Muqaranah. Muqaranah ni nama dia dua-dua serentak. Ini namakan rukun serentak. Maknanya takbir dengan niat ni dia tak ada tertib. Ada rukun yang tertib, ada rukun tak tertib. Dia tak ada tertib. Jadi dia serentak, ada serentak. Okey, faham ke? Pening. Allah faham Ustaz. Faham. InsyaAllah. Ustaz. Faham, tapi nak buat macam tak seiring. Tak seiring kena praktis lah. Ya, Ustaz. Kena buat dari. Kena praktis lah, praktis luar semayang. Sebab nak nilai, orang lain nak nilai tak boleh sebab dia daripada hati kan. Orang tak nampak hati kita. Ustaz boleh tumpang tanya? Ya. Ada sebarang petua ke Ustaz untuk mengatasi was-was ketika niat dan sebagainya Ustaz? Sebab was-was tu setan tu dia keep on coming lah Ustaz. Dia tak ada cara nak alam lah. Dia mula-mula tu bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca keluarga binas. Dah habis semua tu Ustaz, tapi keep on datang. Dia macam dia makan datang, babang. dia tak mayati bacaan. Bukan masa nak takbir tu, masa nak niat. A'udzubillah tu tak baca dengan hati. Oh. Dia baca lidah A'udzubillahi. Tu. Tak ada. Hati tak berperanan. Kalau kita baca dengan hati, insyaAllah. Baca keluarga binas ni baca dengan hati. Baca dengan hati. Okey, cuba. Cubalah hayati dengan hati. Saya dengan Ahmad Zahar tu ada masalah yang sama juga Ustaz. Tapi apa yang saya buat sekarang ni, bila rasa macam nak kita rasa kita cakap dalam hati tu tak betul, sebelum saya angkat tu saya praktis dulu. Bila okey, baru saya boleh juga. Selalunya jadi. Boleh juga. Kalau kita buat jadi, kita nak kata aku berjaya. Jangan cakap itu. Bila buat jadi, syukur Allah bagi jadi. Nanti Allah tambah nikmat lagi. Sebab yang akan datang jadi lagi. Allah bagi jadi. Bukan kita yang jadikan. Tapi sebagai yang membuktikan pada Allah, yang kita nak dia tolong kita kena ada usaha pada ilmu. Kita kena ada usaha pada ilmu. Tapi yang menjadikan ia terjadi, membuatkan ia berjaya, bukan ilmu kita. Dia siapa? Itu Allah. Tapi jalan syariat tu ikut. Dah cari apa? Belajarlah. Ni hukum-hukum dia gitu gini, menyertakan maksud apa. Begitulah cara dia. Kau belajar tak nak memang dia akan bersalah. Kadang Ustaz, terfikir dalam sembahyang apa dah jadi dengan solat aku sebelum ni. Risau juga dia buat ni. Tak apa, kita keep trying lah. As long as kita ada L dalam hati kita, L ni maknanya learning kan. Macam orang bawa kereta L, secara Allah tak muka kita dah. Mengakulah bodoh dengan Allah. Buat cepedak, luar pagar, ambil galah, tolong jorokkan. Ya Allah, aku baru belajar. Kalau salah, kau maafkan. Tukarlah sikit pantun tu. Ya Allah, aku baru belajar. Kalau salah, kau maafkan. Ni banyak salah pun kadang. Dah tu macam ni baru belajar lagi kata Allah. Tak kira lah, baru baru lah. Kita baru belajar. Kita sudah salah Ustaz. Sentiasa kita ni salah. Betul. Rasa kan kita ni selalu kurang. Tu dulu ada nasi Okay, kan. Roger, thank you. Tuhan terimalah ibadahku. Sekejap. Alah, perempuan kat luar pula, cucu aku bawa keluar. Tapi perempuan tu kat sini. Baru nak main perempuan tadi. Tadi dah main perempuan sengaja dengan cucu. Ustaz nak tanya.
Nak sebutan yang betul Allahu Akbar tu macam mana? Allahu Akbar. Akhbar ya? Kaf tu ada hamas kan? Ada angin. Akbar, bukan Sudah jadi salah. Allahu Akbar. Dia ada angin sikit. Akbar. Itu nak kena beri target ni. Nak kena pergi depan guru, pergi depan imam. Imam, saya sebut ni, dengar Allahu Akbar. Habis. Allahu Ajbar. Apa Ajbar pula ni? Salah ni. Macam ni, ikut saya. Allahu Akbar. Depan imam kena baca. Cari Ustazah, baca depan Ustazah. Allahu Akbar. Niat kita sendiri yang tahu. Orang lain tak tahu macam niat. Tapi ini panduan niat yang diberi oleh kitab. Kita kena ikut proses niat ni. Sebab niat tak nampak. Orang lain tak nampak. Ni awak betul. Tak nampak. Orang tak nampak. Lepas tu beberapa benda yang paling banyak, perkara yang banyak dibahaskan dalam rukun sembahyang ni adalah niat. Sebab apa? Orang lain tak tengok. Salam Ustaz. Salam. Masa kita angkat takbiratul ihram tu, bagaimana kedudukan tapak tangan kita? Adakah menghadap kiblat ataupun mesti menghadap kiblat? 6 perkara. Itu berarti kat sebelum solat. 6 perkara. 1, lurus. 2, ada kiblat. 3, ni kat sini. Cuping telinga. Ini dekat sini, atas kuping. 4. 3 sini. 4 sini. 5 berbetulan dengan bahu. Berbetulan ni maksud sejajar dengan bahu. 5. 6 renggang yang sederhana. Tu dah hafal 6 perkara tu. Macam mana pula kalau di dalam ada setengah tangan yang menghadap ke tapak tangannya menghadap ke telinga? Sini. Ya Ustaz. Alah, tak dapat lah sunat. Oh, betul. Okey, terima kasih Ustaz. Main orang macam ni, orang lelaki ambil macam ni. Ya betul. Kalau kita tak cakap bini pun, dia kata ada kiblat. Ada sini pun sah semayang, sebab ini bukan benda wajib. Tapi benda sunat buatlah betul-betul. Lepas tu kalau orang tak belajar, memang dia tak gini. Tak dapat sunat lah Ustaz kan? Rugi lah, tak dapat mata penuh. Okey, terima kasih Ustaz. Yang kat dada pun macam tu juga sayang. Kat dada, kat dada. Lepas tu dia kata kat sini. Dia menghadap kiblat. Sini, ni ada garis panduan ni, garis dia kat sini. Ini kat sini, ini kat sini, ini lurus, ini kat sini. Kalau macam ni, tak lurus. Dan ini tak kena kat sini. Ini mungkin kat sini. Allah sini, tak kena kat sini. Perempuan pun sama juga. Cuma perempuan ni beza dia tak buka demi ketiak. Di situ. Kepit. Dia kepit. Kalau lelaki dia sunat begini, dia renggangkan antara dia lambung dengan siku dia. Lepas tu kita belajar semua seni-seni dalam solat ni yang kita akan nampak berapa banyak tengok Saya cakap takbiratul ihram tak habis lagi ni. Dia semalam dah 2 jam ni. Tak habis lagi. Kita perinci-perincikan. Tak tahulah. Nampak? Makin dikupas makin banyak salahnya. Makin dah tahu. Ya Allah macam ni. Ya Allah. Ya Allah. Tak belajar Ustaz. Macam saya lah. Kau tak belajar tak ya Allah. Tak Allah. Betul. Betul belajar. Dia belajar tegang. Bila orang kata, aku tahu, aku dah dengar dulu aku belajar. Bagi surau orang kata, menyertakan niat. Tahulah maksud serta ni apa. Tapi Ustaz, pada awal pun. Tahu dah awal matan. Ustaz dah belajar pun, masih belum fisudu lagi Ustaz. Dah belajar kat kitab, tak ada kat dada lagi. Bila dia tak ada kat dada, tak dada, sebab tu dia tercengang. Sebab dia tak ada kat dada. Orang kalau bersilat, ilmu silat di dada, orang attack dia, dia boleh buka dia boleh tahan. Dia boleh keluar jurus 1, cekak, jurus 2, jurus 3. Dia dah keluar dah. Kenapa kat dada? Kalau tak ada kat dada, orang attack dia setingang. Apa ni? Berebuk dia tu lah. Saya jurus lari Ustaz. Saya jurus kaki 1000. Bukan langkah 1000. Tu jurus yang paling senang.
Belajar macam-macam lah. Jurus 1, jurus 2, jurus 3. Dia macam belajar. Kena kerja anjing lagi. Anjing kata tak guna kau balik surat. Saya buat silat ni. Silat. Buat orang silat Ustaz. Tak ada lah. Silat makan. Ya, pulut lah. Pulut ikan rendang. Betul. Dia bagi silat tu dengan pulut. Pulut ambil dulu. Pulut ambil dulu. Silat kemudian. Lepas tu, dia macam ilmu kan. Macam ilmu. Kita nak gerak solat ni, kita dah ada benda dalam. Ini boleh, ni tak boleh. Betul lah. Baru gerakan teratur. Kita nak buka silat. Kita dah tahu lah. Lepas ni kaki ni. Lepas tu gini. Lepas tu gitu. Lepas tu gini. Ini teratur lah. Sebab ada benda kat dalam. Yang tunjuk inilah kaedah yang baik untuk buat. Sama macam belajar ni yang. Langkah 1000 tu dah khatam dah Ustaz. Oh, itu lama khatam dah. Nak khatam cepat panggil anjing. Tendang lagi kejap. Betul langkah 1000 lah. Langkah 2000 boleh. Dia kan anjing. Saya ada tak 1000 Ustaz. Silat 10 pun tak sampai. Nak mengah. Nak pancit. Tak pancit orang bawa ke hospital. Langkah hospital dah jadi. Langkah 1000 tak dapat lah. Okey, nanti kita sambung. Tengok perkataan ni Wajib disertakan niat kepada ihram, iaitu nak cerita iaitu pula. Bila dia habis PKP dah pasal 3. Belajar dulu. Nak tanya itu nota Ustaz tu slide tu, qalbi dengan qalbu yang ada arrow sama tu apa kataan apa Ustaz nak tulis Ustaz? Qalbi. Yang Allahu Akbar, lepas tu qalbi, lepas tu niat qalbi yang ujung tu. Ini tulis perkataan. Ini tulis rukun perkataan. Akak tulis ini rukun perkataan. Ini qalbi ni kalbun. Kalbun hati. Qalbun. Ini hati. Tulis hati. Jadi bila hati ni tempat keluar dia, niat ni tempat keluar dia hati lah. Bila perkataan ni tempat keluar dia lidah. Dan dia memegang pada beberapa perkara dan syarat untuk mengesahkan dia. Faham Ya, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey. Betul pada pagi ni. Tertinggal Ustaz perbuatan serentak tu. Mana? Muqaranah tu. Yang dekat qauli dengan qalbi tadi, perbuatan tu serentak. Ya Ustaz. Kena buat tu. Dah tunjuk arrow tu. Yang ni, yang tu. Ustaz kena buat satu bubble kot. Ni. Boleh juga. Kalau nak tambah boleh juga kat sini. Ini nama dia serentak. Ini serentak. Ni. Tamat pula. Okey. Muqaranah tu serentak Ustaz. Muqaranah ni menyertakan, bukan serentak. Menyertakan. Muqaranah ni menyertakan. Baik, kasih. Muqtarinan kan, perkataan muqtarinan. Hendaklah dia muqaranahkan niat, sebab tu dia melafazkan takbir. Hendaklah dia menyertakan. Dia menyertakan niat. Dia bukan serentak, dia menyertakan niat. Ini yang dipanggil rukunnya serentak. Maknanya ini tak tertib. Ini jalan, ini belum habis, ini dah datang. Kalau tertib, ini habis, baru datang. Betul tak? Lepas komplit ni, buat ni, ini mau tertib. Tapi kalau tengah buat ni, masuk benda lain, itu kan tertib. Dia nama serentak. Okey. Boleh faham ke masih keliru? Allah. Ini bukan saya ada ulang lagi. Dia dengar banyak kali insyaAllah. Memang kena dengar banyak kali. Ustaz, slide sebelum ni nanti tu tengok Ustaz. Okey, saya besarkan ni. Okey, dah. Ni dah snap kan tadi. Orang lain. Okey, lepas tu ni. Ustaz. Ya Ustaz. Okey, cukup. Siapa lapang nanti jumpa 12.30. Kalau Petronas, belajar perkara membatalkan solat. InsyaAllah. Nanti plug tu simpan wah. InsyaAllah Ustaz. Jimio tak Jimio? Ada yang Jimio? Ada Ustaz insyaAllah. Jimio, nanti Jimio tengok, saya rasa lah, mungkin lah atau tidak. Saya tertinggal konverter daripada konverter yang kabel tu
Yang biru punya sambung tu kan. Ya, ya. Tengok dekat masjid ada tertinggal tak? Okey, okey, insyaAllah. Boleh, boleh. Ini semua benda tertinggal lah. Pelik betul. Boleh, boleh, insyaAllah. Ustaz kena ada Saya tak ada lah. Mungkin ada kat rumah ni. Okey, okey. Ini dah lah pakai biok nasi ni lah. Betul macam. Oh ada tua gitu lah. Tercicir sana, tercicir sini, tercicir sana, tercicir sini. Okey. Adik tak makan nasi tengah hari ni. Ini nanti kan. Keluar kat komputer. Nak kena online. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maklum insya-Allah jumpa lagi nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, saya buat dulu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.